tugasan ini, iaitu tugasan, ulasan resensi, ulasan ataupun resensi. 15 markah, okey. Baik, untuk maklumat secara umumnya, ulasan ataupun resensi ini merupakan satu penilaian kritis dan teliti terhadap suatu karya, sama ada buku, jurnal, novel, cerpen, filem, dan sebagainya. Ya. Maksudnya Anda perlu melakukan satu penilaian terhadap suatu karya tak kisahlah sama ada buku, jurnal, novel, cerpen, filem, dan sebagainya. Dan penilaian ini ataupun resensi ini merangkumi proses penilaian positif ataupun negatif, bersetuju ataupun tidak bersetuju. Untuk tugasan ini Anda perlu buat satu resensi artikel jurnal. Artikel jurnal ini bermaksud satu kajian ilmiah berkaitan dengan sesuatu, ataupun kajian artikel jurnal ini merupakan artikel ilmiah ataupun artikel akademik yang selalunya terdiri daripada 5,000 hingga 8,000 patah perkataan. 5,000 hingga 8,000 patah perkataan. Jadi untuk tugasan ini saya akan berikan setiap orang satu jurnal artikel untuk Anda ulas, ya, untuk Anda mengkritik, untuk Anda menilailah. Mengkritik ini bermaksud bukanlah mengecam, bukan menghina dan sebagainya, tapi mengkritik merupakan satu proses penilaian positif dan negatif. Ini ada dalam kamus, ya. Dia ada dalam kamus, dia tidak merujuk kepada sesuatu yang negatif sahaja, tetapi kritikan merujuk kepada suatu penilaian positif dan negatif. Ya. Jadi baik, saya juga nak kongsi sedikit secara umumnya kejujuran dan keikhlasan dalam untuk makluman resensi ataupun ulasan ini sama dengan tulisan-tulisan yang ada dalam kolumnis, dalam akhbar, ataupun kalau ada yang sekarang ni banyak YouTuber menggunakan platform ataupun resensi ataupun kita kata review filem, ya, review filem. Banyak yang reviewer, ada juga yang review makanan, ada juga, ya. Tapi yang ini kita nak tengok dari sudut ini, Anda sebagai pengulas resensi ataupun Anda sebagai review, orang yang selalu membuat ulasan, perlulah jujur dan ikhlas. Jujur dan ikhlas ni bermaksud Anda perlu berlaku adil, ya, iaitu Anda perlu mengulas berdasarkan fakta dan kebenaran. Anda tidak boleh mengkritik sesuatu ataupun mengecam sesuatu, menghina sesuatu karya, ya, kerana Anda tidak menyukai orang tersebut, ya. Begitu juga Anda tidak boleh memuji, melambung-lambung atau berlebih-lebihan kepada karya sahabat Anda walaupun karya tersebut mengandungi banyak kelemahan ataupun kekurangan, ya. Jadi dalam konteks ini tak kisahlah sama ada tugasan ini ataupun kalau dah di dalam kehidupan harian, Anda perlu melakukan ulasan, resensi ataupun review terhadap sesuatu dengan cara yang adil, iaitu berdasarkan fakta, kebenaran ataupun kebenaran, ya. Ini perlu Anda ingat dalam kehidupan nanti, perlu melakukan ulasan-ulasan secara adil, ya. Baik, tugasan. Dalam tugasan ini apa yang perlu secara umumnya ada 3 bahagian yang perlu Anda buat ataupun ini adalah struktur ataupun bahagian tugasan. Markah untuk secara keseluruhannya ada 15 markah. Secara keseluruhannya ada 15 markah, yaitu perenggan satu perenggan ialah 15 markah. Perenggan pengenalan 2,5 markah, dan bahagian isi 10 markah dan penutup 2,5 markah, ya. Baik. Ini pembahagian markah secara umum. Dalam apa yang perlu Anda ulas ataupun apa yang perlu Anda ada dalam bahagian pengenalan, ya, Anda perlu menulis butiran jurnal tersebut, ya. Saya berikan Anda satu jurnal, kemudian Anda akan membuat satu ulasan ataupun kritikan. Jadi dalam bahagian pengenalan ini, apa yang perlu Anda buat adalah Anda perlu nyatakan secara umum butiran jurnal yang diberikan.
Iaitu kena tulis apa, anda kena nyatakan secara umum tentang tajuk jurnal tersebut, penulis jurnal, nama penulis, tahun diterbitkan, jilid berapa, jilid keberapa, berapa muka surat jurnal tersebut, nomor ISBN ataupun nomor ISSN. Ya, nyatakan dalam bentuk karangan, ya, buat dalam bentuk karangan, dalam bentuk perenggan. Dalam pengenalan itu juga anda perlu memilih, menyatakan sebab anda memilih artikel tersebut. Ini kononnya lah, ya, konon-konon lah anda memilih. Sebenarnya saya yang berikan anda tajuk tersebut. Saya yang memberikan anda tajuk tersebut. Jadi tiada pilihan sebenarnya. Cuma andaikan anda memilih jurnal tersebut. Contohnya, saya memilih jurnal ini karena ia memberikan manfaat yang sangat baik. Namun demikian ada beberapa perkara yang perlu saya berikan ulasan ataupun kritikan ataupun penambahbaikan. Itu secara umum lah, ya. Yang kedua, yang seterusnya juga, yang dalam perenggan sama, dalam satu perenggan yang sama, anda perlu nyatakan gambaran secara umum. Gambaran secara umum, ini gambaran umum ataupun persoalan umum tentang artikel tersebut. Untuk makluman jurnal artikel ini, merupakan kajian yang menjawab satu persoalan ataupun yang menjawab isu, sesuatu isu. Misalnya kalau kita kata contohnya kajian kesantunan ataupun amalan kesopanan berbahasa dalam kalangan mahasiswa di IPT Islam. Misalnya dia nak jawab persoalan tersebut. Jadi itu, dan jadi pernyataan yang perlu anda buat ialah kajian tersebut ataupun jurnal tersebut memberi berkaitan dengan amalan kesantunan, kesopanan berbahasa dalam kalangan mahasiswa Islam. Ya. Itu persoalannya. Baik. Dengar ke ada soalan setakat ni? Dengar sir. Sir. Jelas ya? ISBN Ya. tu apa dengan ISSN? ISBN tu yang ada nombor siri buku. Oh. Nanti saya akan kongsikan dalam, dia ada ISBN ataupun ISSN. Ini International Standard System Numbering, lebih kurang lah barcode number. Dia ada setiap buku yang diterbitkan ni dia ada barcode. Barcode ni dia pernah nampak ke barcode? Yang garis-garis tu. Itu dia ada nombor tu. Setiap buku yang diterbitkan ini ada nombor siri ataupun kalau dalam buku dipanggil ISBN ataupun kalau jurnal dipanggil ISSN. Kalau buku ISBN, kalau jurnal dia guna, kalau yang internet dia guna ISSN. Ada, ya. Baik. Lagi ada soalan? Sir, nak tanya. Ada apa-apa format yang kena ikut ke? Apa-apa format yang kena ikut ataupun macam tulis je? Tulis je. Dia memang hanya 3 bahagian saja, iaitu bahagian pengenalan, bahagian isi dan bahagian penutup. Ya. Baik. Saya terus dulu, nanti dia akan menjawab soalan tu, ya. Baik. Bahagian isi 10 markah, ya. Lisensi ada 4 isi, maksudnya 4 perenggan, ya. Ada 4 isi, 4 perenggan, sekurang-kurangnya 4 perenggan. Dan sebab tadi saya katakan kritikan ataupun ulasan yang merupakan satu penilaian positif dan negatif. Jadi anda perlu kemukakan 2 kelemahan ataupun 2 kekuatan jurnal tersebut. Ya, 2 kekuatan dan 2 kelemahan. Ya. Apa yang perlu anda lihat dari sudut kelemahan tersebut adalah anda perlu meneliti sama ada kelemahan dari sudut bahasa, kelemahan dari sudut hubungan tajuk dan isi, sebab ada artikel ataupun ada jurnal yang selalunya hubungan tajuk lain, isi lain. Ataupun ada juga bahasanya yang agak mengelirukan. Ada jurnal yang terlalu panjang.
maksudnya terlalu ayat yang menggunakan ayat yang sangat rumit sehingga sukar untuk difahami oleh orang umum. Itu pun satu anda boleh buat kelemahan lah, sebagai satu kelemahan. Ataupun ada juga kelemahan-kelemahan dari sudut fakta. Baik, maksudnya kalau nak tengok kelemahan ni, anda mungkin dapati beberapa fakta yang silap. Ataupun kalau nak tengok dari sudut kekuatan fakta tersebut, anda boleh mengatakan bahawa dari sudut kekuatan artikel ini ataupun jurnal tersebut, tidak ada satu kesilapan fakta. Semua fakta yang dikemukakan misalnya menunjukkan fakta yang betul. Contohlah, ataupun metodologi kajiannya, metodologi ni kaedah kajian. Ada kajian yang menggunakan temu bual, ada yang kajian, ada kajian yang menggunakan kaedah soal selidi, ada yang temu ramah. Jadi anda boleh mempersoalkan kekuatan ataupun kelemahan kaedah tersebut. Ataupun dapatan kajian. Ada juga dapatan kajian yang tidak selari dengan tujuan kajian. Jadi anda perlu menilai dari pelbagai sudut. Ya. Mungkin ada dua kelemahan dari sudut bahasa dan fakta. Kelemahan. Kalau kekuatan, mungkin kekuatan dari sudut dapatan kajian dan sebagainya. Itulah ya. Dan kalau tengok sini lagi, kata buktikan kekuatan atau kelemahan dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat dalam jurnal tersebut. Jadi anda perlu kemukakan bukti-bukti yang kukuh yang ada dalam jurnal tersebut. Itu inilah, maksudnya anda contohnya, okey. Berdasarkan saya mendapati terdapat kesilapan fakta dalam artikel tersebut. Fakta yang khususnya fakta berkaitan dengan kemerdekaan Tanah Melayu. Ya. Penulis tersebut menyatakan bahawa kemerdekaan Tanah Melayu berlaku pada tahun 1958 misalnya. Ya. Ada kesilapan. Mungkin anda boleh mengatakan ada dua faktor kemungkinan berlaku, sama ada itu berlaku disebabkan kesalahan taip ataupun memang itulah kelemahan dia, ataupun memang itulah kefahaman dia. Jadi gitulah ya. Selain itu juga terdapat juga faktor yang dari kesilapan fakta dari sudut jumlah penduduk Malaysia. Kajian tersebut menunjukkan bahawa penduduk Malaysia 40 juta, sedangkan statistik menunjukkan 32 juta. Jadi anda perlu menyatakan kelemahan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Ya. Jadi sebab itu saya kata buktikan kekuatan atau kelemahan dengan memberikan contoh-contoh yang terdapat dalam artikel jurnal tersebut. Ya. Baik. Bahagian penutup. Di bahagian penutup pula anda perlu merumuskan pandangan anda terhadap artikel jurnal yang diberikanlah, sama ada kekuatan dan kelemahan. Mungkin anda boleh rumuskan bahawa dalam berdasarkan kajian saya mendapati secara umumnya artikel jurnal tersebut memberikan sumbangan yang sangat baik, namun ada beberapa kekuatan dan kelemahannya. Kelemahannya sekian. Dan oleh itu saya mengemukakan cadangan penambahbaikan terhadap kajian-kajian tersebut. Baik, ini secara umum artikel itulah ya. Struktur apa yang perlu anda buat. Baik, dari ini dia seterusnya format penulisan. Baik, anda perlu nyatakan langkau satu baris tengah dari sudut garis ataupun dari sudut spacing ya. Langkau baris 1,5, saiz tulisan iaitu 112 Times New Roman, justify, jidar, margin 2,5, kiri, kanan, atas dan bawah. Ini contohnya, saya nak contohnya. Ini muka depan ya, sebelum saya masuk. Ini muka depan, tolong seragamkan muka hadapan tugasan anda. Tolong seragamkan muka hadapan kertas tugasan lisensi bahasa Melayu, lepas tu disediakan oleh siapa, nama pensyarat, sesi, lepas tu diploma, pendidikan, program, fakulti,
Lepas tu kita ada lagi Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Ini muka hadapan. Baik, jidar. Ya. Ini margin dia, iaitu saya nak semua 2,5, 2,5, 2,5, atas bawah kiri kanan 2,5. Lepas tu justify. Justify ni maksudnya luruskan. Ya. Tolong luruskan supaya nampak kemas. Tolong luruskan tolong luruskan tulisan ni kiri dan kanan tu supaya nampak cantik. Jumlah perkataan ni yang selalu tanya, ya. Berapa jumlah perkataan? Saya anggarkan antara 150 hingga 200 patah perkataan setiap perenggan. Ya, 150 sekurang-kurangnya hingga 200 patah perkataan setiap perenggan. Setiap perenggan. Jadi ini jumlah muka surat, jumlah perkataan untuk tugasan resensi 15 markah. Memang agak rumit, tapi ini untuk maklumat saya nyatakan di sini bahawa tugasan ini melatih pelajar untuk melakukan penilaian secara ilmiah, secara jujur, ya. Jangan itulah, ya. Baik. Itu saja untuk pembentangan hari ini. Jadi saya akhiri dengan serangkap pantun, akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Jadi ada siapa nak balas ke pantun ni?